Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amira binti Syafi'i akan membentangkan tugasan pembentangan subjek PIMK 2063R iaitu pengajian kurikulum pendidikan Islam sekolah rendah. Saya memilih isu pendidikan seksual dalam pendidikan Islam. Isi kandungan dalam slide saya yang pertama, pengenalan. Kedua, perkembangan isu. Ketiga, elemen pendidikan seksual dalam pendidikan Islam. Keempat, cadangan penambahbaikan. Dan yang akhir sekali, kesimpulan. Pengenalan. Isu seksual merupakan satu isu yang dipandang serius dan semakin berkecambah dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Setiap hari, ada sahaja berita mengenai isu seksual terutamanya yang berlaku dalam kalangan pelajar sekolah, tidak kira sama ada di peringkat sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan untuk melahirkan modal insan yang cemerlang akademik serta akhlaknya. Selain pendidikan teras dan elektif, di sekolah seperti bahasa, sains, geografi dan lain-lain lagi mata pelajaran yang telah diajar, kanak-kanak juga seharusnya didedahkan dengan pendidikan seksual di sekolah. Baiklah, sebelum kita merungkai dengan lebih mendalam tentang isu hangat ini, izinkan saya menjelaskan serba sedikit definisi yang berkaitan dengan tajuk ini. Menurut Syed Muhammad Naqib Al-Atas, beliau menterjemahkan pendidikan sebagai satu proses menanam sesuatu ke dalam jiwa manusia. Dan definisi pendidikan Islam menurut Hasan Al-Syarqawi, beliau menyifatkan pendidikan Islam sebagai satu kefahaman terhadap ajaran Islam yang membawa seseorang manusia kepada menjauhi diri dari sifat tercela atau sifat yang akan mendekatkan diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Definisi seksual pula adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara intim antara lelaki dengan perempuan. Seterusnya, definisi pendidikan seksual menurut Kamus Psikologi Ensiklopedia ialah pendedahan awal mengenai pembelajaran reproduktif di sekolah. Secara umumnya, saya memetik kajian daripada Nur Zainal pada tahun 2000. Beliau mengatakan pendidikan seksual ini membabitkan penjelasan, bimbingan dan kaunseling mengenai pemahaman seksual serta penjagaan kesihatan organ reproduktif. Ia memberikan pengetahuan mengenai seksualiti diri sendiri dan ia juga menyentuh mengenai aspek tidak normal dan tingkah laku yang tidak diingini berhubung dengan seks dan bahaya atau penyakit-penyakit yang berkaitan dengannya. Secara umumnya dapat disimpulkan pendidikan seksual merupakan satu proses mendidik dan memberi pengetahuan tentang aspek-aspek berkaitan dengan seksual antara lelaki dan perempuan yang perlu disandarkan kepada pegangan serta syariat Islam. Baiklah, pendidikan seks kepada anak-anak melalui 3 tahap. Yang pertama, mereka akan lalui tahap tamyiz ataupun kita panggil mumayyiz, iaitu dalam lingkungan usia 7 hingga 10 tahun. Pada tahap ini,
Anak-anak diajar untuk mengenali identiti dan nilai diri yang berkait rapat dengan organ biologi dan perbezaan antara lelaki dan perempuan. Konsep bersuci juga diajar, iaitu amalan sebelum dan selepas membuang air besar dan kecil. Apabila anak-anak mencapai umur 7 hingga 10 tahun, pemisahan tempat tidur antara anak lelaki dan perempuan perlu dilakukan bagi mengelakkan berlakunya sumbang mahram. Dan anak-anak juga perlu diajar cara meminta izin untuk masuk ke bilik ibu bapa. Dan perlu diselitkan adab-adab memelihara pandangan. Tahap yang kedua, tahap murahakah. Pada lingkungan kanak-kanak yang berusia antara 10 hingga 14 tahun. Pada tahap ini pula, anak-anak diberi pendedahan mengenai fungsi biologi secara ilmiah. Perkara berkaitan penutupan aurat sama ada lelaki dan juga perempuan, akhlak pergaulan antara lelaki dan perempuan, dan menjaga kesopanan dan maruah diri diterangkan dengan terperinci. Kemudian, turut diajar pada tahap ini kaifiat, mandi wajib dan persetubuhan, dan perbincangan yang boleh menimbulkan nafsu berahi seks perlu dan haruslah dielakkan. Kemudian, tahap ketiga, tahap baligh. Pada lingkungan usia 14 hingga 16 tahun. Pada usia ini, anak-anak diajar mengenai maksud baligh. Ibu bapa juga menerangkan apa itu zina, apa bahaya zina. Kemudian, seks belum kahwin tidak diterima dalam ajaran Islam. Dan akhir sekali, penerangan mestilah menyentuh keburukan zina dari segi agama, kesihatan, psikologi dan juga tekanan emosi. Baiklah, seperti yang kita boleh lihat, keratan berita daripada akhbar di Malaysia, budaya ikut trend, punca masalah sosial. Kemudian, bahana seks bebas, gadis hanyut angkara ibu bapa. Pelajar sanggup ditiduri 8 lelaki demi kepuasan. Kemudian 10 cabul rakan sekelas. Ini semua berita yang melibatkan pelajar sekolah. Seterusnya, remaja dirogol kenalan wicit. Gadis dinoda kenalan baru media sosial. Kalau dapat dirungkaikan, pelajar kita di Malaysia ni mudah terpedaya dan cepat percaya pada orang baru. Mereka hanya berkenalan dalam media sosial dan akhirnya berjumpa dan terperangkap dengan nafsu sendiri. Seterusnya, akibat daripada itu berlakunya jenayah rogol gadis bawah umur. Dan dapat dilihat di sini, rogol bawah umur sangat tinggi. Kemudian, apabila dah berlakunya kes rogol, dah berlakunya masalah seksual, timbullah pula masalah pelajar hamil. Kemudian, berlakunya remaja perempuan ditahan kes buang bayi. Kita jumpa bayi dalam beg plastik. Kita jumpa mayat bayi lelaki dalam pam tandas. Ini semua adalah disebabkan daripada kes pelajar hamil ataupun pelajar yang telah dirogol. Jenayah seksual kanak-kanak terus meringkat. Melihat kepada statistik 2018, kes penderaan dilaporkan sebanyak 3,308. Kemudian kes penderaan seksual 1,921. Kemudian kita ada kes jenayah rogol, cabul, sumbang mahram dan juga perbuatan luar tabi'i.
Statistik remaja hamil juga tidak kurang daripada angka 3,000 setiap tahun. Pada tahun 2017, seramai 3,694 remaja telah disahkan hamil luar nikah. Terdapat banyak faktor berlakunya masalah seksual. Antaranya, faktor-faktor dia yang pertama, keinginan seksual yang datang kepada kanak-kanak yang sedang meningkat remaja. Keinginan seksual akan datang kepada kanak-kanak yang sedang meningkat remaja, khususnya yang mula baligh. Keinginan seksual ini mendorong seseorang remaja itu untuk rasa tertarik kepada pasangan yang berlainan jantina. Keinginan ini datang sehingga mereka tertarik untuk melihat, memegang, meraba, bercumbu-cumbuan dan akhirnya mereka terlanjur. Keinginan ini sememangnya datang kepada remaja atas sifat semula jadi yang bersifat fitrah. Sifat semula jadi keinginan seksual ini pula dalam masa yang sama tidak dibendung dengan nilai keagamaan sehingga mereka ini hilang rasa malu untuk menunaikan keinginan mereka dengan cara yang salah tanpa berselindung. Kemudian faktor yang kedua ialah pengaruh rakan sebaya. Faktor seterusnya ialah kekurangan kasih sayang daripada ibu bapa dan keluarga. Apabila seseorang itu kekurangan kasih sayang daripada ibu bapa, mereka lebih selesa untuk memilih dan mencari kawan untuk mereka meluahkan perasaan, meluahkan apa yang dirasa, terutamanya kawan yang berlainan jantina. Kerana mereka beranggapan kawan ni lebih memahami perasaan mereka. Kemudian berlakunya faktor daripada pengaruh rakan sebaya. Apabila mereka ini atau remaja salah pilih kawan, maka terjadinya masalah seksual. Dan faktor yang terakhir ialah pengaruh media massa. Remaja ini bebas untuk melayari internet dan melihat atau menonton filem-filem yang berkaitan dengan unsur seksual dan mereka tertanya-tanya, kemudian cuba untuk melaksanakannya. Perkembangan isu pendidikan seksual dalam pendidikan Islam. Apa perkembangan isu dalam ni? Okey, yang pertama, cadangan supaya pendidikan seksual ini diperkenalkan sebagai salah satu mata pelajaran yang akan diajar di sekolah suatu masa dahulu telah mendapat reaksi yang pelbagai. Ada yang berpandangan positif dan ada yang berpandangan negatif. Kemudian, ada pihak yang menyokong dan menyetujui rancangan tersebut dan ada juga pihak yang menentang kerana beranggapan pendidikan seks tidak sesuai diajar kepada pelajar-pelajar sekolah. Beberapa aspek yang menyumbang kepada isu ini untuk menjadikan pendidikan seks termasuk dalam mata pelajaran di dalam kurikulum pendidikan Islam adalah saya bahagikan kepada dua aspek, iaitu aspek positif dan juga aspek negatif. Yang pertama, aspek positif. Kadar pengidap AIDS dan kematian disebabkan AIDS terus meningkat. Mengikut kepada statistik HIV dan AIDS ini memberi pandangan yang positif kepada masyarakat Malaysia untuk bersetuju agar pendidikan seksual ini diperkenalkan di peringkat sekolah. Kerana apa? Untuk memupuk kesedaran mengenai cara mengelak, menangani serta menghadapi masalah daripada jangkitan HIV dan AIDS.
Pandangan positif yang kedua adalah kerana meningkatnya salah laku seks di kalangan pelajar. Perbuatan jenayah dan salah laku seks di kalangan pelajar adalah antara gejala kemerosotan akhlak yang membimbangkan. Fenomena yang membimbangkan ini telah mendorong Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat mencadangkan mata pelajaran pendidikan seksual diperkenalkan di sekolah. Ketiga, meningkatnya kadar jenayah seks. Pertambahan kes rogol ini menunjukkan bahawa kebanyakan mereka tidak mengetahui teknik-teknik keselamatan diri ataupun tidak mempunyai pengetahuan mengenai pendidikan seksual yang cetek, terutamanya golongan remaja yang berumur 16 tahun. Kebanyakan kes rogol di negara ini membabitkan teman lelaki mangsa sendiri dan juga di atas kerelaan mangsa. Laporan polis dibuat mendakwa mangsa dirogol dan apabila mangsa disahkan mengandung, teman lelaki enggan bertanggungjawab. Berdasarkan laporan polis ini juga menunjukkan kes rogol kebanyakannya melibatkan orang yang rapat dengan mangsa, antaranya teman lelaki mangsa, jiran, bapa kandung, bapa tiri, bapa saudara dan juga datuk. Keadaan ini menunjukkan bahawa tingkah laku seks sama ada secara sengaja ataupun tidak telah mencapai tahap yang mencemaskan. Justeru itu, usaha untuk mencegah perlulah dilakukan agar generasi muda tidak terus tenggelam dalam gejala keruntuhan akhlak. Oleh itu, pendidikan seksual ini perlu ditekankan, perlu diperkenalkan supaya golongan remaja ini tahu cara untuk melindungi diri mereka daripada menjadi mangsa nafsu serakah manusia yang tidak bertanggungjawab. Seterusnya, aspek negatif. Mereka berpandangan pendidikan seksual ini tidak perlu dan tidak wajar diajar di sekolah. Yang pertama, kerana apa? Kerana membebankan pelajar. Pada masa sekarang, bilangan mata pelajaran yang diikuti oleh pelajar sememangnya sedia ada sudah banyak. Sekiranya pendidikan seksual ini dijadikan sebagai satu mata pelajaran yang wajib dipelajari, ianya akan membebankan pelajar. Pendidikan seksual yang dijalankan secara sekarang yang berpandukan dengan mata pelajaran lain seperti pendidikan Islam, pendidikan moral, sains, itulah yang perlu diteruskan. Kedua, tanggungjawab ibu bapa. Mereka berpendapat ibu bapa lah yang lebih layak untuk menyampaikan maklumat tersebut kepada anak-anak mereka, kerana ianya lebih natural dan semula jadi, serta anak-anak mereka lebih seronok mendengar daripada ibu bapa sendiri. Ibu bapa juga mempunyai tahap keselesaan yang lebih tinggi semasa membincangkan tajuk dan isu seksual dengan anak selepas menghadiri program komunikasi keluarga. Ini menggambarkan bahawa kedua ibu bapa terlibat dalam perbincangan isu seksual dengan anak mereka. Seterusnya, mereka berpendapat pendidikan seksual ini akan menimbulkan kesan buruk kerana mata pelajaran pendidikan seksual bukan penyelesaian masalah gejala sosial, malah boleh menyubur dan menambah masalah sosial di kalangan remaja. Ini kerana apabila mereka disogokkan dengan mata pelajaran tersebut, remaja lebih cenderung menggunakan daya imajinasi untuk menyelami dunia seks sebenar. Ia akan mengundang bahaya yang lebih besar kerana peringkat umur remaja adalah peringkat proaktif, iaitu mahu mencuba. Dan akhir sekali, stigma masyarakat.
Kajian oleh ahli sosiologi mendapati bahawa kejahilan dan sikap tertutup sesebuah masyarakat terhadap seks merupakan di antara sebab berlakunya hubungan sumbang mahram, seks liar, serangan seksual dan kelahiran anak luar nikah. Kurangnya pengetahuan tentang seks menyebabkan mereka melakukan perbuatan tercela itu kerana tidak dapat membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Masyarakat juga menganggap apabila sampai masanya anak-anak akan tahu sendiri. Tetapi kita alpa akan kemajuan negara yang mendewasakan mereka sebelum waktunya. Remaja ini bersifat sentiasa ingin tahu dan ingin mencuba. Jika tidak diberi maklumat dengan betul, mereka akan berusaha untuk mendapatkan maklumat tersebut melalui cara yang lain. Dalam dunia sekarang, banyak anasir negatif yang hanya menunggu masa untuk mengambil kesempatan terhadap remaja yang jahil mengenai seks. Sukatan pelajaran pendidikan seks perlu diperjelaskan kepada masyarakat, terutama sekali golongan ibu bapa, demi menghapuskan pandangan atau stigma negatif mereka terhadap pendidikan seks. Sebenarnya, murid-murid di sekolah telah didedahkan dengan pendidikan seksual dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Antara elemen pendidikan seksual yang ada dalam pendidikan Islam di sekolah rendah, pertama dalam bidang ibadah. Guru-guru mengajar dalam tajuk hadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas besar ialah haid, nifas, wilada, persetubuhan dan keluarnya air mani. Kemudian guru mengajar tajuk cara dan bagaimana untuk mandi wajib. Kemudian dalam bidang akidah, kita ada topik dosa besar. Antara dosa besar ialah berzina. Elemen pendidikan seksual dalam pendidikan Islam sekolah menengah pula terdapat dalam 3 bidang. Pertama, bidang ibadah dalam tajuk bersuci, dalam tajuk konsep dan kafiat perkahwinan. Kemudian bidang akidah, sama juga seperti sekolah rendah, ada tajuk dosa besar seperti berzina, liwat. Kemudian dalam bidang adab, ada konsep menjaga fitrah, iaitu adab pergaulan dan cara menjaga maruah diri. Ayat-ayat Al-Quran yang membincangkan berkaitan elemen pendidikan seks. Contoh yang saya ambil, penciptaan Adam dan Hawa. Daripada surah Al-A'raf ayat yang ke-11, maksudnya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, lalu kami membentuk rupa kamu, kemudian kami berfirman kepada malaikat-malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka sujud melainkan iblis. Ia tidaklah termasuk dalam golongan yang sujud. Kedua, peringkat kejadian penciptaan manusia. Dipetik daripada ayat Al-Quran, surah Yasin ayat 77, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, tidakkah manusia itu melihat dan mengetahui kami telah menciptakan dia dari setitis air benih. Dalam pada itu, setelah kami sempurnakan kejadiannya dan tenaga kekuatannya, maka dengan tidak semena-mena menjadilah ia seorang pembantah yang terang jelas bantahannya mengenai kekuasaan kami menghidupkan semula orang-orang yang mati. Surah Yasin ini menceritakan tentang cara Allah membentuk atau menciptakan manusia melalui setitis air benih, iaitu air mani. Seterusnya, contoh ayat Al-Quran, kebersihan diri dan bersuci. Daripada surah An-Nisa ayat 43. Firman Allah yang bermaksud,
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri sembahyang atau mengerjakannya sedang kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan. Dan janganlah pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub atau berhadas besar, kecuali kamu hendak melintas sahaja hingga kamu mandi bersuci. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air atau kamu bersentuh dengan perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air untuk mandi atau berwuduk, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah debu yang suci, iaitu sapukanlah ke muka dan kedua tangan kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dalam ayat ini menunjukkan bahawa kewajipan untuk kita mandi wajib selepas daripada berhadas besar. Kemudian ayat Al-Quran yang seterusnya yang berkaitan dengan elemen pendidikan seksual ialah hubungan sosial. Dipetik pada surah An-Nur ayat 30, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang benda yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Seterusnya, cadangan penambahbaikan. Yang pertama, kerajaan perlu mengkaji semula silibus pendidikan Islam yang menyentuh elemen pendidikan seksual mengikut tahap umur pelajar. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran pendidikan Islam tahun 3 terdapat tajuk yang menyentuh mengenai keperluan mandi wajib kerana berlakunya persetubuhan. Hal ini akan mendorong pelajar untuk berfikir dan tertanya-tanya bagaimana ia terjadi. Justru itu, kerajaan perlu merangka silibus yang khusus mengikut tahap pencapaian umur pelajar. Seterusnya, yang kedua, melatih guru pendidikan Islam dengan pengetahuan dan kemahiran tentang pendidikan seksual. Bagaimana untuk melatih guru? Mungkin boleh melibatkan guru dalam kursus yang dianjurkan, mendedahkan apa itu pendidikan seksual kepada guru dengan lebih terperinci. Seterusnya, ibu bapa dan masyarakat perlu peka dan ambil tahu tentang pendidikan seksual. Dan akhir sekali, pelajar perlulah melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kokurikulum dan sukan agar masanya lebih berisi dengan aktiviti yang berfaedah. Pihak sekolah juga perlu untuk mengadakan aktiviti yang berfaedah dan melibatkan penyertaan pelajar secara aktif. Tujuan dia untuk apa? Supaya pelajar ni dapat mengisi masa dengan melibatkan diri dengan aktiviti yang berfaedah. Jadi masanya tidaklah terbuang dan tidaklah hanya dengan bermain handphone atau melayari internet. Akhir sekali, sebagai penyimpul kata, pendidikan seks wajar diajar kepada anak-anak kerana ianya memenuhi tuntutan dalam kehidupan harian manusia berlandaskan syariat-syariat Islam, iaitu pegangan utama kita Al-Quran dan As-Sunnah. Pendidikan seksual adalah perlu didedahkan kepada golongan remaja sejak di bangku sekolah
supaya mereka tidak mendapatkan maklumat tentang naluri seksual daripada sumber yang salah. Seterusnya, guru pendidikan Islam berperanan menjelaskan dan memberi pemahaman kepada pelajar tentang ilmu pendidikan seks selaras dengan syariat dan tuntutan Islam. Mata pelajaran pendidikan Islam lebih sesuai untuk diselitkan pendidikan seks kerana ia bersifat menyeluruh berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Guru pendidikan Islam perlu lebih bersedia untuk melengkapkan diri dengan ilmu yang berkaitan dengan seksualiti supaya mudah untuk memberi pemahaman kepada pelajar dan tidak lari daripada konsep dan pegangan Al-Quran dan Sunnah. Antara sumber rujukan pembentangan saya, dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.